Okey, bertemu kita lagi. Jengking Mania episod 11 hari ni. Setelah 10 episod je, hari ni dah episod 11. Dan wow, tamat bahagian 1. Alamak. Tadi yang kasih dah tamat dah bahagian 1. Aduh, nak lagi. Okey, jangan lupa subscribe dan juga tekan loceng notifikasi untuk mengetahui episod seterusnya. Tapi untuk Jengking Mania episod 11 ni last, jadi akan digantikan dengan komik yang lain. Kita akan tengok nanti macam mana komik apa. Okey, mungkin lah saya jangka akan digantikan dengan komik Jengking Merah pula. Okay. Kita akan review Jengking Merah pula untuk minggu seterusnya. Okey, boleh. Okey, cun. Okay, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk notifikasi ya. Akan banyak lagi upload video-video yang menarik. Okey, jom kita mula. Dari isu yang lepas, dari episod lepas lah, rupanya Pakcik Kong telah mengatur Tenjin untuk masuk ke dalam bilik rahsia itu terlebih dahulu. Sebaik sahaja bertemu, pertarungan sengit pun meletus. Oh, kasih. Tiba-tiba kejadian yang pelik telah berlaku di mana ulat-ulat yang aneh kelihatan sedang keluar dari badan Rayman setelah kepala terkena tendangan Tenjin itu. Ush. Orang akibat digigit oleh ulat-ulat itu, kesakitan yang dialami oleh Rayman pun tidak dapat disifatkan lagi. Wah. Apa tu? Kenapa dia macam tu? Bom. Alah. Pada masa yang sama, pada masa ini sel-sel di dalam badannya muda mengalami perubahan sehingga badannya semakin mengembang. Apa tu? Akibat mengalami kesakitan yang tidak terperi itu, Rayman pun mula terjaga. Mukanya kelihatan sudah penyek dan tetapi dia masih menyebut nama Tenjin lagi. Kini barulah Tenjin mengaku bahawa dia adalah ayah sebenar. Ayah. Dalam masa yang singkat, Rayman telah menjelma seperti raksasa. Ui, serius lah. Ayah, kau lah. Ayah, maafkan aku. Aku yang cederakan kau tadi. Tenjin, jangan bersedih. Tendangan kau itu bukan sahaja tak cederakan aku, sebaliknya ia telah mengeluarkan urat-urat itu dari otak aku. Inilah sebabnya kenapa aku tersedak. Berikutan otaknya telah dicederakan oleh ulat-ulat itu. Kini nyawa Rayman sudah sampai ke penghujungnya. Walau apapun, dia masih cuba menyampaikan kata-kata terakhir kepada Tenjin. Ayah, tolong, demi selamatkan kau dan Shenfu, aku harus beritahu hakikatnya yang sebenar kepada kau agar kau berupaya menentang Black Esmari dan manusia-manusia parasit yang lain. Aku pernah bertemu dengan manusia parasit kumbang. Manusia parasit kumbang adalah salah sejenis manusia parasit yang kami hasilkan. Sebenarnya kami dah menghasilkan 16 jenis manusia parasit. Shenfu dan abangnya turut dipilih menyertai rancangan penyengat disebabkan mereka berdua adalah anak kepada bangsa dan Black Esmeri, jadi mereka disuntik dengan jin Jengking yang terbaik. Apa? Shenfu juga adalah manusia parasit. Pada mulanya kami menyangka rancangan penyengat adalah sebuah rancangan yang mulia, tapi rupanya tidak. Malahan aku sendiri turut menyuntik jin cengkadak ke dalam badan aku. Malangnya aku tak sangka akhirnya semangat aku telah dikuasai oleh jin cengkadak. Lantaran itu aku pun jadi pembunuh yang ganas. Tenjin, segala-gala ini salah aku. Tidak, ayah. Ayah, kau mesti berhati ya.
Apabila Prof. Ronson menyedari buruk padanya rancangan penyengat, dia pun bertindak membawa anak-anaknya meninggalkan pusat penyelidikan dengan segera. Tapi malam Prof. Ronson telah dibunuh. Akhirnya baru aku sedar akan kesilapan aku. Tapi segala-galanya sudah terlambat. Kini Black sendiri sudah pun mampu mengawal manusia-manusia parasit dengan menggunakan feromon. Tenjin, aku telah lepaskan 2 orang manusia parasit sebelum ini. Hanya Pak Cik Kong saja yang tahu di mana letaknya fail rancangan penyengat itu. Pak Cik Kong. Tenjin, ayah teringin nak usap kepada kau sekejap. Cubalah kau berganding dengan 2 orang manusia parasit itu untuk menentang Black sendiri. Jangan beritahu sesiapa tentang rahsia ini kerana nyawa Pak Cik Kong mungkin akan terancam nanti. Sementara Shen Fung pula, ayah, sebelum habis berbicara tiba-tiba Raymond pun menghembuskan nafas yang terakhir. Siap. Okey. Lepas tu kembali kepada scene Pak Cik Kong. Sementara itu kini Pak Cik Kong sudah bersedia bersemuka dengan kosmos. Wah, si gemuk, marilah bertempur dengan robot keluaran syarikat kami. Klong klong klong. Hebatnya. Bu. Wish. Tembak babe. Kau nak takutkan aku ya? Tak boleh ke? Bom. Wah, bom. Wah, bom. Wah, biar kau ni gemuk, tetapi pergerakan kau lincah juga. Nampaknya aku kena gunakan peluru yang lebih berkuasa. Klak. Jahanam. Bom. Klak. Tiba-tiba wajah kosmos bertukar menjadi muram. Alamak, Raymond dah mati. Kosmos berasa marah dengan kematian Raymond. Kini dia sudah tidak berpeluang lagi untuk mendapatkan fail rancangan penyengat. Cis, semuanya kerana kau. Tiba-tiba sebuah objek kelihatan sedang menduru ke arah kosmos. Kosmos lantas mencapai objek itu. Duit shilling. Bukankah ini duit shillingnya? Duit shilling aku yang hilang tu. Siapa punya perkara ini? Tenjin kelihatan sedang menolak kerusi roda ayahnya keluar dari kawasan itu. 2 buah Beyblade kelihatan diletak di atas kursi roda tersebut. Setelah melihatnya, Pak Cik Kong sudah tahu apa yang telah berlaku. Tuan muda, mari kita balas dendam untuk Tuan. Wah, balas dendam. Setelah melihat reaksi Tenjin itu, kosmos pun segera menjelma. Pada masa yang sama, Pak Cik Kong telah mengajarkan sesuatu dari robot. Apa? Kosmos cuba mencapai objek tersebut. Apa benda ni? Itu adalah peluru hibernasi yang dicipta khas untuk menyengat manusia parasit. Kosmos tidak berani bertindak dahulu kerana Cis. Dia sedar kini keadaannya sudah terdesak. Bunuh. Lapangan terbang ketenteraan. Oh, itu kasin. Setelah mendapat maklumat, kami pun bergegas bertolak ke kubur itu. Tapi setibanya ke sana, kubur itu sudah diratakan. Kubur mana? Sebenarnya aku bercadang dan beritahu kau selepas aku menyiasat kawasan itu. Tapi akhirnya mereka berjaya mengesan aku. Maka pergelutan pun berlaku. Oh, ini siapa kubur tu? Ada harimau laut. Jengking harimau. Ini adalah episod sebelum ni tu. Terima kasih kerana silap kelas ni. Jelas Sam pun cuba menyembunyikan hubungannya dengan jengking harimau. Mujurlah aku telah musnahkan ke semua balang yang berisi manusia parasit. Tapi Iman pula dah tercedera. Jangan risau. Iman cuma tak sedarkan diri saja. Dia tak apa-apa. Tapi terima kasih tidak apa. Terima kasih kerana tidak mendedahkan laporan perubatan itu kepada umum. Mustahil denyutan jantung seseorang manusia itu hanya 20 kali sesaat.
Entah apa manusia parasik itu dah suntik ke dalam badan Imon. Aku akan tanya Imon bila dia penjaga nanti. Sungguh sedar apa yang sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Lieutenant Bill. Yang paling penting kita harus merancang bagaimana nak menghadapi lelaki yang bernama Afai itu. Kini dia mencabar kita agar bertempur di udara. Jika kita kalah maka kita harus serahkan manusia parasik kupang. Dia ingat dia dapat menghadapi kita semua dengan seorang diri. Jangan kau sesekali pandang rendah terhadap kebolehan dia, tapi mujurlah kaulah kembali. Kini peluang kita untuk menang memang besar. Lihat, sebutir bom nuklear yang bersaiz kecil telah diikat pada badan manusia parasik kupang. Cis, mereka dah bertindak lebih awal dari yang disangkakan. Ibu pejabat biru penyiasatan sulit. Kau lah. Ketika ini sebutir bom nuklear didapati diikat pada badan manusia parasik kupang. Ketika ini sebutir bom nuklear didapati diikat pada badan manusia parasik kumbang yang masih tidak sedarkan diri. Apa yang menghairankan adalah kini badannya telah ditumbuhi oleh kulat. Wah, apa tu? Kini kesemua pihak yang terlibat sudah pun bergegas menuju ke tempat kejadian. Pak, siapa pula ni? Setelah merampas dan memakai baju seragam, seorang kaki tangan BPS lelaki ini pun berlari ke arah yang bertentangan. Tuan, pakar pemusnah bom pun tidak mampu untuk menerhaktifkan bom itu. Mereka meminta agar mengundurkan semua penduduk di bandar ini dengan segera. Jahanam, arahankan penduduk-penduduk meninggalkan bandar ini sekarang. Pastikan tiada siapa yang datang menyelamatkan manusia parasik kumbang. Berundur semua, berundur. Keadaan di bandar begitu mencemaskan. Akas, berundur. Tapi anggota skuad khas ini pula sedang menghadirkan peluru berpandu ke arah ibu pejabat BPS. Bum. Macam ada sesuatu yang tak kena pada ambulan itu. Tiba-tiba ambulan itu telah berpusing ke arah yang lain dan dipandu dengan pelajar maksimum. Bum. Kejar ambulan itu. Lieutenant Bill tidak faham kenapa Shenfu mengarahkan dia berbuat demikian. Tetapi dia yakin dengan segala keputusan Shenfu. Tiba-tiba dentuman yang memekakkan telinga telah kedengaran. Klong! Bom! Bom nuklear yang diikat pada dan manusia parasik kumbang telah meletup. Klong! Bum! Letupan itu telah menghasilkan kepulan asap yang berbentuk seperti cendawan kekasih. Kau lah, bagaimana dengan nasib manusia parasik kumbang? Laptop lawi. Pada masa ini satu kejadian yang tidak diduga telah berlaku, di mana kuasa letupan itu ditarik kembali ke dalam bangunan tersebut. Serius? Oleh, kenapa kejadian itu boleh berlaku? Shenfu tidak menjawab, sebaliknya hanya mengumpulkan perhatian pada ambulan itu saja. Aku dah perasan. Imon berada di dalam ambulan tu. Dia di dalam ambulan tu. Aku mesti selamatkan dia. Shenfu, kau dah gila ke? Bill, jangan tembak ambulan itu. Kawan, pinjamkan motosikal kau kejap. Aku ni anggota tentera. Kau ingat pangkat kau besar sangat ke? Kalau begitu aku pun tak nak cakap banyak. Aku tak cakap banyak dengan kau lagi. Aduh. Imon, aku datang selamatkan kau sekarang. Budak ni. Vum. Pada. Bang. Jahanam. Wah. Syah. Aduh. Rupanya orang yang mencuri Imon itu adalah Gordon, kau rupanya.
Kenapa kau begitu ambil berat terhadap adik aku? Dia pernah terselamatkan aku. Semudah itu saja? Xiang Feng tidak menjawab. Kau tak boleh bawa dia pergi dari sini. Kenapa tidak? Dia kan adik aku. Lagipun kau ingat kau dapat halang aku. Jangan harap kau ada dikepung. Jika kau melompat ke bawah, nyawa kau pasti melayang. Ya kak, aku teringat nak alami perasaan maut sekarang. Tiba-tiba Gordon pun terjun dari jabatan tinggi itu. Bisa. Kalau kau nak bunuh diri, jangan libatkan Iman sekali. Benarkah Gordon hendak membunuh diri? Tom. Pasukan peronda, tolong lakukan misi penyelamat sekarang. Nampak saya. Xiang Feng, siapa dia itu? Dia itu abang kepada Iman Gordon. Jadi itu abang kepada Iman Gordon. Jangan risau, aku akan suruh anggota pasukan Shark untuk mengekori dengan mereka. Aku nak mengekori sendiri. Percayalah pada aku, Gordon takkan cederakan adiknya itu. Mereka akan kembali dalam masa sebentar lagi. Lagipun kita perlukan orang seperti Gordon untuk menentang budak Esmeralda. Baiklah, Tuan, segala tenaga dan kuasa di ibu pejabat BPS telah habis dihisap oleh seekor makhluk aneh. Apa? Uish. Kita dah berjaya melepaskan dia. Dek, kenapa kau cuba selamatkan budak itu sebelum ini? Kan dia pernah selamatkan aku. Dengan arti kata lain, kau dah jatuh hati pada dia, bukan? Sebuah stesen penjana elektrik kuasa nuklear. Apa? Kesemua elektrik yang berkuasa 1 juta megawatt itu telah habis diserap. Uish. Serius lah. Tapi ni, tadi bukan orang terjun ke? Apa dah berlaku? Berikutan dari kejadian itu, lampu-lampu di sekitar stesen ini telah terpadam. Ketika ini, para pekerja sedang membersihkan runtuhan di pejabat BPS. Letupan itu telah memusnahkan 12% daripada keseluruhan ibu pejabat BPS. Dari data-data yang ditunjukkan pada alat pengesan mangsa parasit kuman itu masih hidup. Malah dia telah menghisap semua radioaktif yang terhasil. Wow. Tuan, Menteri Sumber Tenaga menelefon dan dia ingin tahu mengapakah bekalan elektrik terkendali. Apa sebenarnya yang dah berlaku? Semakin banyak sisa-sisa runtuhan dibersihkan, semakin kuat kuasa tekanan yang dialami oleh Xiang Feng. Apa itu? Kelak. Klong. Wah, apa ni? Klong. Boom. Fuh. Wah, apa itu? Apa ni? Manusia parasit kumbang. Apa yang terjadi? Tamat bahagian 1. Takkan tamat macam ni? Serius Alamak. Okey. Kepada sesiapa yang tahu mana nak cari bahagian 2, sila roger. Alamak. Dia boleh tamat macam ni? Aish. Okey, kepada yang tahu nak cari bahagian 2, sila roger. Okey, kepada yang belum tengok episod-episod sebelumnya, boleh terus ke channel saya. Dan kat channel saya ada episod-episod sebelumnya. Okey, dan jangan juga lupa untuk tekan subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya dapat notifikasi apabila saya upload episod yang baru, sama ada kisah Alam Perwira ataupun komik review yang baru. Mungkin macam tu lah. Okey, macam tu sampai di sini sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Alamak, habis macam ni je. Aduh. Terima kasih.